saru kok lain, duk ingat kok lain, duk lalai kok lain. Banyak kat demo kita di pun serupa. Duk duk maye dengan Tuhan. Hati rata dah duk kok nibung, duk kok nayu bakak, duk kedah manis, duk kedah apa Amazon tu kan. Amazon kata, panuk itu hati terima kok mana? Tapi bagi orang yang betul hati dengan Allah, tawajuh dengan Allah, khusyuk dengan Allah, tak nanti dia banyak. Ya doa akad sepatah ya royak. Tuhan terima dah dia sebab hati dia betul. Sebab tu kita kena tahu usul dan pokok bagi hati kita. Kalau kita tak tahu, maka kita silap besar di dalam nak mengaturkan ibadat-ibadat kita. Tak terlepas weh. Walaupun yata anha albattata, tak terlepas dan tak terkaya fi sya'nil ibadati. Pada kelakuan yang mulia bagi ibadat kita. Jadi ibadat ni satu perkara yang mulia. Faham tak? Sya'ni ni satu kelakuan yang mulia bagi ibadat. Maka ibadat tu mulia. Maka nak pakai ibadat seperti maya. Nak pakai ibadat macam puasa. Perkara mulia belakang ni. Makna kita kena tahu usul-usul hak musannif kita nak sebut. Kalau kita tak tahu, makna kita tak boleh nak mengaturkan, tak boleh nak pelatur, tak boleh nak mencomelkan ibadat. Tengok. Fawajadnaha, maka telah mendapatlah oleh kami, kata musannif. Kami duk tengok mari, duk suluh mari. Pasti kami kena royak dah sini, yakni usul-usul dan pokok-pokok bagi masalahnya dah hak duk sakut paut. Hak nak untuk nak memperbakti, memisahkan hati kita ni pak perkara. Fawajadnaha, maka mendapatlah oleh kami, yakni musannif, akan al-usul allati la budda min zikriha fi ilajil qalbi ni arba'ata umurin, ialah ada pak perkara weh. Ada pak perkara, pak kerja dengan molek for itu dah payah hati, payah kali weh. Kali molek, kali tak molek for kita. Kadang-kadang sedap wa amal, ada wasa tak manis. Kadang-kadang wa amal Allah wasa manis weh, wasa sedap. Satu ketika kita tengok maksiat banyak, dengar maksiat banyak, dengar orang duk ngopak orang, dengar lagu, dengar gapo banyak. Wadi wasa gelak, wasa malas, tak ada manis lah ibadat. Payah hati kita ni. Kamari musannif kata aku dapat pak perkara weh. Mana pak perkara? Iya arba'atuga umurin. Pak perkara ni, apa dia pak perkara? Madahidul abidin. Pertamanya gelecoh. Tempat yang segala tempat-tempat yang gelecoh dan silap bagi orang yang ibadat kepada Allah. Orang ibadat ni ada ketika ya gelecoh, satu ketika ya betul dah kita ibadat dia rasa kena tapi jadi tak kena. Sebab apa? Ibadat kita saat ni buat kerana lain pada Allah. Gelecoh tu ibadat asalnya Allah Taala suruh mustaqim, yakni kena istiqamah, yakni betul dengan Allah, tetap dengan Allah. Tapi dalam ibadat kita getar kau lain, buat nak orang tengok tu biar gelecoh dah tu. Tu orang panggil belok dah tu. Tu gelicih dah tu, salah dah tu bagi orang ibadat ke Allah. Tak kan? Payah weh benda ni, payah. Kerana dunia Allah ni kau payah lagi. Orang dulu sebab tu dia lari masuk bukit, dia duduk sore pun ni tak. Buku apa? Buku dia duduk dengan manusia, dia banyak muka. Apa masa musim kita, zaman kita ni, payah. Hati nak duduk dengan Allah, hati nak jadi tetap dengan Allah. Payah. Kerana banyak dak pai mata kita, benda-benda hak tak baik. Banyak hak duk masuk dalam telinga kita, benda-benda tak comel. Banyak hak kita duk dengar di lidah kita, lidah orang lain pun benda-benda tak comel. Lepas tu dak pai mata kita, banyak benda-benda buruk. Sebab tu dalam ibadat kita dia jadi gitu. Jadi bergelombang, setiap gitu, setiap gini, setiap baik, setiap tak baik, setiap buat amal molek, setiap tak molek, setiap khusyuk dengan Allah tika, satu tika tak khusyuk dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia panggil banyak ukara-ukara di hadapan kita. Pahala ni kalau tak ngaji tasawuf kau teruk lagi. Orang ngaji tak sah, tak ngaji tasawuf, tak ngaji usul, hak musannif Yasin ni kau selerak lagi. Dia gelecoh tu banyak lagi, silap tu banyak lagi. Wa afatul mujtahidin, dan segala kebinasaan bagi orang yang bersungguh mereka itu pada mengibadat pada Allah. Kena tahu juga orang ni bersungguh dah. Semaya pun kuat tak berhenti, tahajud dia mulai tak berhenti, lagi sehari dia puasa. Tapi ada juga kebinasaan di celah-celah dia tu bersungguh ibadat pada Allah. Gapo dia weh? Madahidul abidin wa afatul mujtahidin.
Wahia dan ia madahidul abidin, tepat-tepat gelecoh dan gelicih silap bagi orang beribadat, dan kebinasaan orang bersungguh, fitanul qulubi, yakni segala fitnah, segala bala ujiye bagi segala hati. Fitan hati banyak dah, fitan hati setelah tu setelah ni, setelah sekobat, setelah sekojahat, setelah niat nak kau dah kena kata kau orang, setelah kata kau orang, setelah niat guna jahat skor pada orang, jahat skor dengan Allah Taala. Fitnah hati ni banyak sungguh weh. Bala hati, uji hati tak ada berhenti. Walaupun pejam mata, duk mari gitulah silarannya. Kelita saya duk mari tak ada berhenti. Malaikat nerorai nu baru tak mari. Fitan hati itulah orang panggil satu perkara, dan orang panggil satu tempat yang nak mempunuh, menggelecoh orang ibadat kepada Allah dan membinasa orang bersungguh. Wa baliyatun nufusi, dan segala kebinasaan bagi diri. Bagi segala diri kita kebinasaan ni banyak nafsu kita ni silap banyak sangat. Dah tidur pun nak banyak, makan pun nak banyak dah kan. Kadang-kadang semaya berasa malah, ngaji Quran berasa malah, nak mengaji agama berasa tu orang panggil bala ujian daripada hawa nafsu kita. Ta'uku wa tashinu. Apa ta'uku? Yakni menegah ia. Tuan ta'uku, menegahlah ia adalah aitamna'ul umurul arba'atu anil khairi. Menegahlah oleh perkara-perkara yang empat ini. Menegah anil khairi, daripada kebajikan. Makna dengan empat perkara ni, gelecoh dalam ibadat, kebinasaan bagi gapo, segala orang-orang bersungguh, dan fitnah bagi segala hati, dan pula segala bala ujian bagi diri. Pak perkara ni orang panggil gapo? Ni orang panggil menegahkan seorang itu daripada nak buat kebajikan. Ni. Seorang nak boleh buat kebajikan kena lepas pada benda ni, tak lepas pada benda ni malah tak kata demo, malah dakwah amma, malah nak semaya, malah nak baca Quran, malah nak mengaji. Sebab itulah hati kita ada dosa banyak yang malah jadi berat nak akad takbir, berat nak mengaji. Supaya kita klik duduk rumah lama-lama, mai pondok hari mula-mula wasa pikir bukit dah. Kenapa? Duduk rumah kita relax. Duduk rumah kita relax, boleh main tu main ni, semaya jemaah tak nak kena bergaduh, main telefon, mari pondok mula-mula sebab akid bukit dah. Kenapa? Berat. Kan? Tu nafsu kita. Lepas tu ada empat perkara ni dalam diri kita, maka kita saat ni tu tertegah. Dia tu menyekatkan kita daripada nak kerja kebaikan. Wa tashinu, apa tashinu? Ai ta'ibul qulubu. Mencelalah oleh segala hati-hati kita. Wan nufusu, dan segala nafsu kita dok mencelakan di Allah. Kau dulu gaduh anak lu ngaji, gaduh anak lu semaya, kita lama mati muda aku ni. Di hatinya dok katanya. Tu dia. Wa tufsidu, dan membinasalah ia. Dah dok membinasa ia. Hati-hati itu dok membinasa. Lagi pula watutlifu, dan membinasalah ia pak perkara ni. Ataupun watashinu, dan membinasa, yakni menggapa, mengaib, mencela, mengaib pada. Watashinu ay ta'ibu al-quluba wan nufus hari tu. Gapa ta'ibu? Mempenat. Ataupun kita ta'abah. Abah mana apa? Ta'ab dah. Ta'ibu. Apa nak ta'ib? Yakni dia tu menggapa, mengaib ia. Pak perkara ni. Gapo pak perkara ni? Gelecoh seorang dalam ibadat sebab ada sifat-sifat yang lain. Maka ataupun kita kata dah hati seorang binasa. Kemudian dengan sifat-sifat usul yang empat ni, membinasa, lagi pula mengaib dan mencela, dan pula gapo? Mengaibkan akan segala hati dengan sebab sifat-sifat saat ni. Wan nufusa wa tufsidu, dan membinasalah ia al-umurul arba'atu ni. Huma dalal akan kedua akan al-quluba wal nufusa. Wa tutlifu, dan membinasalah ia al-umurul arba'ah. Mana? Madahidu
Al-abidin, segala tempat-tempat yang menggelicih bagi orang-orang ibadat, maka dia membinaso hati, dia menghudu hati, dia mengaib hati, dia mencela hati, dia mencucurkan hati, dia mempunuhkan akal hati, dia membinasakan hati dengan sifat-sifat tadi lah. Wa arba'atun fi muqabalatiha fiha qiwamul ubadi wa intizamul ibadati wa salahul qulubi. Tengok. Wa arba'atun, dan bermula 4 perkara. Tengok weh. Dan bermula 4 perkara fi muqabalatiha, pada membetuli akan dia, akan apa? Ai fi muqabalatil umuril arba'ah, pada membetuli ataupun orang panggil terungkap 4 perkara. Mana al-mudhidat al-mudhihati li aqdamil abidin wal mujtahidin, yakni tempat-tempat yang menggelecoh ataupun mesilat bagi orang-orang yang ibadat ataupun orang-orang yang bersungguh ni. Melawan ni 4 perkara tu, pada membetuli akan dia, akan al-umuril arba'ah sebut tadi, fiha, padanya, pada arba'ah. Bermula 4 perkara pada membetuli hak yang sebut saat ni. Apa dia? Al-umuril arba'ah, padanya pada arba'at ini. Apa? Qiwamul ubadi, kuatnya oleh segala hamba-hamba, ataupun teguhnya oleh segala hamba. Hamba yang kuat, hamba yang tegak, maka ia tak silap dalam ibadat. Wa intizamul ibadati, dan mengaturkan segala ibadat. Dia dapat mengaturkan ibadat. Wa salahul qulubi, dan dia dapat membaikkan akan hati-hati. Jadi makna tu sifat usul. Kalau kita kira usul hak musannif sebut, yang pertama sekali hak membinasa hati, yakni seorang yang bersungguh ataupun orang yang beribadat, maka gelecoh dia di dalam ibadat, tempat-tempat ibadat dia tergelecoh, maka itu satu perkara yang membinasakan akan dia dan hati dia. Dan itu orang panggil fitan bagi hati. Itu fitnah bagi hati, dan pula membala akan dirinya. Tapi orang panggil perkara yang membetuli bagi perkara-perkara yang gelecoh bagi seorang ibadat, makna seorang yang beribadat dapat menegak, dapat meneguh, walaupun setan tipu, walaupun setan kacau, maka dia dapat tetap hati dia khusyuk dengan Allah Ta'ala. Maka ni orang ni dia tak silap, lagi pula tak salah dalam ibadat, maka dia tak jadi glowing di dalam ibadat, maka dia dapatkan segala benda-benda kebaikan. Sekat tu dulu. Kemudian tu fal afatul arba'u. Sekat tu dulu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna, dan sesungguh-sungguhnya telah mengutus oleh kami. Sobat sikit weh, sobat sikit. Ngaji pun kadang-kadang tak ada je ni. Walaqad arsalna, dan sesungguh telah mengutus oleh kami, yakni kami utuh, kami latih, min qablika, sebelum pada engkau ya Muhammad. Kami latih orang sebelum engkau ni, rusulan, akan segala rasul. Kami berapa rasul? Belum Nabi Isa, belum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa lagi, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli. Ni rasul-rasul yang sampai belum pada Nabi kita. Kama dibangkit kami daripada sebelum pada engkau segala rasul, fi syia'il awwalin, ai fi firaqil awwalin, pada kumpulan-kumpulan yang telah telah terlalu dan telah yang awal-awal mereka itu. Kumpulan yang mula-mula belum pada kamu dah. Maka kita tengok mari dah. Bakit Nabi kita akhir zaman dah. Akhir zaman sangat-sangat dah. Korong yang apa orang panggil? Umur dunia kata setengah ulama, umur tu sampai 7,000 tahun dah. Umur dunia tu ya bila-bila? Bila apabila Allah Subhanahu Wa Taala bakit tu ada. Belum pada bakit tak ada dunia ada dah, tapi dia tak bila umur dunia. Bila umur dunia sakat mana? Sakat ambil daripada Allah Ta'ala yang menjadi dan menimbul magi Adam alaihi salam. Di situ bila umur dunia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bakit Nabi itu pada apa? Abad yang ke-7, yakni 7,000 lepas pada tu ada Nabi Nuh alaihi salam, lepas pada mereka bakitkan Nabi kita. Sebab tu dia kata aku bakit dah sebelum pada engkau ya Muhammad, pada gulungi-gulungi yang telah lalu mereka. Wa man kana
ya'tihim. Sekali lagi situ. Dan barang. Jadi situ bukan ma nafi, tapi ma makna ma apa ma mausul. Wa ma dan barang kana ya'tihim. Sebab apa ya tafsir dengan kana? Ini isyarat ya'tihim dengan makna fi'il madhi. Wa idah. Sebab gapo Allah Ta'ala ibarat ya'tihim patut tafsirlah oleh musannif, oleh saya gapo Jalaluddin Sayuti dengan takana. Ini isyarat ya'ti itu fi'il mudhari' tapi dipakai dengan makna madhi. Ketika ni orang panggil al-halatu gapo al-madhiyah. Orang panggil al-halul madhiyah, yakni nak cerita kelakuan yang telah lalu. Ibarat dengan fi'il mudhari' tapi nak kepada cerita yang telah lalu. Gitu tak molek. Wa ma dan barang ya'tihim yang telah datang ia, yang telah bawa datang ia barang. Him akan mereka itu akan al-umamah. Ada al-umamah al-madhiyah. Dan barang yang telah bawa datang ia barang. Kita kata him akan mereka itu akan al-awwalin ataupun firaqal awwalin ataupun al-umam al-madhiyah. Siapa dia mah? Min rasulin. Tu min tu bayar pada ma. Bos ini. Golik ke ma mausul hatta ghairil akil. Hatta dia tu hatta bagi benda yang tak berakal. Tapi ma ketika ni dah orang panggil ma tu kena ki pada benda akil. Apa benda berakal? Yakni kena kepada rasul. Tulis suku luar. Fak mana? Golik ma mausul. Masduk dia apa? Dihantarkan ma mausulah ni li ghairil akil. Benda yang tak berakal. Bersalah man. Kalau man mausul, makna mereka tu hantar bagi akil. Tapi ada juga setengah daripada tepat ma mausulah dipakai dengan makna lil akil, hatta bagi akil. Tak molek. Wa ma dan barang yakni rasul. Tu. Wa ma dan barang yakni rasul ya'tihim ai atahum telah mau datang ia ma ya rasul ni. Him kalau kita nak tafsir tu ya'tihim ai atahum membuat datanglah ia ma ya rasul. Hum akan mereka itu akan al-umam al-madiyah. Siapa dia mah? Min rasulin. Tu bayar pada mah. Min rasulin daripada rasul. Barang yang awak datang akan mereka itu saat ni tu oleh rasul. Tengok. Malaikanya illa kanu bihi. Malaikan telah ada mereka itu firaqul awwalin ataupun al-umamul madiyah ni. Bihi dengan dia dengan ma dengan rasul ni yastahzi'una berolok-olok lah mereka itu firaqul awwalin. Dia berolok-olok. Golek ke Allah Taala hantar satu nabi, maka nabi saat ni wak datangkan mereka itu daripada hukum syara' minal ahkam syar'iyyah. Golek ke mereka itu wak senda-senda wak berolok-olok dengan rasul. Tak ada kira nabi kita fak Quraisy wak olok-olok dah. Abu Jahal Allah mung Muhammad dia kata kalamullah mung kecil ni. Cuba buat turun malaikat aku nak tengok malaikat tu dia saksi kata ni kalamullah semua. Hak tu orang Quraisy menyanyi ke nabi. Ketika nabi tu pada Isra dan Mi'raj panggil fak Quraisy di bawah. Dia jiak qamar tu mari ta'alau ya Quraisy mari aku nak royak pada engkau. Aku mari pada langit ku nak Isra dan Mi'raj. Oh Quraisy kata tak ada gamuk Muhammad nak semalam ni. Mana Baitul Muqaddas. Kalau jalan duk Mekah, nak pergi siapa pada mai tu Baitul Maqdis kena jalan kaki lama mana? 41 malam. 40 malam. Kalau jalan kaki 40 malam nak siapa Baitul Muqaddas. Pas munggi saat ni tu duk Mekah. Pergi siapa pada Baitul Muqaddas. Tu pun orang panggil mustahil ada. Mustahil dah ada akal tak terima dah. Pas ni duk Baitul Maqdis naik ke langit pula. Orang buat ni tak ada gamuk. Muhammad gila dah apa. Muhammad tak puk dah apa. Sebab jalan daripada kota Mekah nak pergi siapa pada Baitul Maqdis kena pakai masanya 40 malam. Pak Muhammad pergi semalam ni, pergi Baitul Maqdis lagi, naik ke langit lagi, lepas turun mari royak fak kami di jiak qamar. Tak ada gamuk. Hani orang panggil berolok-olok oleh mereka itu dengan para nabi mereka. Mana tengok? Kastihza'i qaumika bika. Seperti berolok-olok oleh kaum engkau. Siapa dia kaum engkau? Ai min kufari Quraisy, daripada kufar Quraisy dia berolok-olok dengan engkau. Bika dengan engkau ya Muhammad. Wa hadza dan bermula ini mana? Ai qauluhu ta'ala. Tak molek. Wa hadza dan bermula ini gawa. Ai qauluhu ta'ala.
Mana? Walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Syarif negara tasliyatul lahu negara. Ayat ni ibu hatikan baginya bagi Nabi. Nak ibu hati Nabi. Tengok. Kadzalika naslukuhu. Seperti mana? Seperti dimakan itu. Naslukuhu. Menjalani oleh kami. Akan dia. Kami telah menjalani. Akan satu rasul. Tengok dulu. Ai misla idkhalina. At-takziba fi qulubi ulaika nadkhuluhu fi qulubil mujrimin ai kuffari Makkah. Tengok, seperti kami menjalani akan dia, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kami menjalani akan Nabi Muhammad, macam itulah Allah Taala menjalani kaum dulu dan nabi-nabi yang dulu. Menegapa satu kaum, Allah Ta'ala bakitkan satu Rasul, satu Nabi. Ini kami menjalankan akan Muhammad seperti Nabi dulu. Takdir ni. Kazalika naslukuhu. Seperti dimakan itu. Apa seperti dimakan itu? Aika irsalina min qablika rusulan fi syia'il awwalin. Waidah. Tak. Kazalika. Apa kazalika? Aika irsalina min qablika rusulan fi syia'il awwali. Seperti mana kami bakit sebelum pada engkau segala rasul-rasul. Sebelum pada engkau tu pada kumpulan-kumpulan yang telah lalu. Kami bakit mereka itu. Naslukuhu. Kami menjalani pula. Kami bakit pula. Akan dia. Akan Nabi Muhammad. Kami bangkitkan Nabi Muhammad. Lagu mana kami bangkit kepada umat-umat dulu. Satu umat, satu rasul, satu nabi. Satu kaum, satu umat, satu rasul, satu nabi. Seumpama juga mereka itu kami bangkit Nabi Muhammad. Nak atau bangkit Nabi Muhammad, menjalan Nabi Muhammad. Seperti mana kami bangkitkan rasul-rasul untuk kaum-kaum yang telah lalu daripada Muhammad. Yakni telah lulu daripada Muhammad ini. Al-umam al-madiyah. Dek, mana? Ai misla gapo kazalika. Ai misla idkhalina. Kadzalika tu gapo dia? Ai misla idkhalina. Hakada kami menjalani ke Muhammad semacam nabi-nabi dulu, kaum dulu. Agama dia misla idkhalina. Kami seumpama kami memasukkan. Masuk gapo? At-takdzibah. Akan sifat bakit dusta, bakit bohong. Umat dulu apabila rasul saat ni tu bakit satu rasul, maka umat ni pakat bakit bohong lah. Tak sungguh ni. Tengok supaya Nabi Soleh. Nabi Soleh katanya, aku ni Rasulullah, aku ni utusan Allah. Benar ke Soleh mu Rasulullah? Cuba mu katak le batu, wi tubik lembu, tubik uta merah. Aku percaya apabila mu katak dalam utga, dalam tokau batu, patu tubik uta merah, lagi pula uta merah tu hidup, maka anak apa? Nahnu saat ni tu nu'minu bika. Aku nak berimeh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fok kaum dia tatai ataupun wakta ataupun orang panggil apa kecek muda-muda, orang panggil kecek muda, orang panggil ugu ataupun orang panggil tahadda. Gapo tahadda ni? Makna kata orang panggil gapo kecek muda-muda wakta. Nak ejek-ejek dengan Nabi Saleh. Saleh, moga mu mengaku jadi Nabi, jadi Rasul. Cuba mu katak tokau batu, hawi tubik uta merah. Kalau mu kata uta nak, katak batu tubik uta merah, tak apa, aku nak berimeh dengan engkau, kata engkau Rasulullah. Wakta. Ataupun orang panggil apa dia? Kecek orang panggil wak bela-bela ejek. Bela-bela wak suka-suka. Bela orang panggil wak nye-nye-nye dengan Nabi Saleh. Saleh tak nak sungguh ke? Mu nak pergi kuat sungguh. Tapi kalau kau kata tu mu beri merah. Ni orang panggil wak ejek-ejek. Wak seno-seno. Wak ta dengan Nabi Saleh. Saleh pun katak batu. Apabila katak batu dengan tukak dia, maka tubik sungguh uta merah. Apa ni tak? Saleh sihir weh. Gitulah. Lebih kurangnya. Tu dia tengok. Kami memasukkan sifat apa? Bakit dusta. Fi qulubi ulaika. Yakni ke dalam segala hati-hati mereka itu, hati bagi al-kafirin ataupun al-umamil madiyah. Nadkhuluhu. Dah seperti mana kami ni? Kalau kita baca ini faham? Nadkhuluhu. Kami memasuk. Ataupun macam nudkhiluhu. Kami memasuk, yakni Allah.
hu akan dia akan at-takziba lirrusuli, akan bakit dusta bagi segala rasul ni fi qulubil mujrimin, ke dalam hati bagi orang-orang yang berdosa. Siapa dia orang berdosa mereka itu? Ai kuffari Makkah. Payah ke ibarat tu deh, tapi kena faham molek. Jadi maksud nak royak kata ngano? Nak royak kata setiap kau bakit rasul, maka semua kau tu bakit bohong, bakit dusta kepada rasul mereka. Maka supaya juga apabila kami menjalani kata Allah, kami bangkitkan Muhammad, maka seumpamalah kami masuk di dalam hati-hati mereka sifat bakit dusta pada rasul mereka. Siapa dia? Yakni Allah Ta'ala memasuk sifat dusta di dalam hati-hati orang yang berdosa, hati-hati orang yang karuk daripada kufar Quraisy. Bakit juga Nabi kata Nabi itu bohong. Itu lebih kurangnya. Dah. Gapo maknanya? Kazalika nasluquhu, kami seperti itulah kami menjalanikan Muhammad. La yu'minuna bihi, tiada beriman oleh mereka itu kufaru Quraisy ataupun kufaru Makkah bihi ai bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak beriman weh. Tak beriman. Wa qad khalat sunnatul awwalin, dan sesungguh telah lalulah oleh jalan ni bagi orang-orang yang telah lalu, mereka itu orang mula-mula daripada umat ni, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lalu dah. Dah umat-umat dulu tu orang panggil telah lalu dah. Apabila bakit Nabi, bahau Nabi, bakit bahau Nabi. Kadang-kadang tak puas pada Nabi, bunuh Nabi-Nabi mereka seperti Bani Israel, seperti Yahudi. Waqad khalat sunnatul awalin, ay sunnatullah, ning orang panggil jalan ni Allah. Apabila bakitkan satu Nabi, maka dibakit bohongkan oleh kaumnya akan Nabi. Maka Tuhan mendatangkan mukjizat pada Nabi dan Rasul. Ini jalan Allah, ini sunnatullah, ini cara Allah. Perak ni. Sebab ni cara Allah nak. Apabila bakit seorang, mari dunia, kena ada ujian. Kalau tak ada ujian, tak boleh tahu lagi kata orang ni beriman sungguh ke tak beriman sungguh. Ni cara siapa ni? Cara Allah. Hei, tak ada deh manusia mari tak muka bombing ni, mari pak aling lalu. Mari pak dia kaya lalu. Mari pak dia tu senih lalu. Mari pak dia berjaya. Ni bukan sunnatullah. Sunnah Allah, mari tah dunia sama tara nak boleh kata berimeh ya siapa kepada Allah, ya kena diuji. Supaya rasul-rasul nak siapa pengkat dia sani ummiyin. Siapa pengkat dia tu agama orang panggil min ulil azmi. Oi, berapa ujian tengok Nabi Ibrahim AS. Nak panggil min ulul azmi, kena lepas dalam api. Lepas dalam api oleh kerajaan Namrud. Lepas masuk dalam api sekerat langit. Lepas tu Jibril turun mai pada langit. Hei, Ibrahim. Ya Ibrahim, mu nak minta tolong gapo aku ni, mu nak beri aku tolong apa tika mu duk dalam api. Ibrahim kata, ya Jibril, hari ni hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku cukup dah dengan Allah dan aku cukup dah dengan orang yang aku gawa. Aku mewakili. Siapa dia aku mewakili? Allah. Ni doa Ibrahim apabila nak gapo, Jibril tanya dia, Ibrahim, mu nak tolong minta tolong gapo pada aku nak tolong mu duk dalam api ni. Ibrahim kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada dah. Pak Ibrahim apabila katalah tu, Tuhan pun dengar kata Ibrahim. Lepas pada itulah Tuhan kata kepada Nabi Ibrahim, kata kepada api tanah, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuhan kata dia, qulna, kami berkata, ya naruhi api, bardan kuni adalah engkau api, bardan sejuk, jadi sejuk. Dulu api itu sifatnya panas. Apabila Tuhan kata, sifat api akan jadi taghid, jadi tahwil gi kepada sejuk. Sebab tu Ibrahim duduk dalam api, nampak sejuk ketak. Sebab apa? Api jadi paling jadi sejuk. Sebab tu ayat ni, kalau kita tu panas-panas sangat dalam keluarga kita, boleh kita baca dalam beras. Adik-beradik kita tu makan. Kalau panas, jadi panas saya balah semua, petikai semua. Dalam keluarga kita, nak beranak kita, bacalah ayat ni. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Gitu. Kemudiannya, qad sunnatu wa qad khalat sunnatul awwalin. Sunnatullah fihim, pada mereka itu, pada al-awwalin, min ta'zibihim, daripada ma'azab oleh Allah akan mereka. Tengok, ingat dia tidur bi takzibihim,
dengan sebab bakit dusta mereka itu al-awwalin anbiya'ahum akan segala para nabi mereka wa haula'i dan bermula mereka itu al-awwalun orang-orang yang dulu al-umamul madiyah ini mithluhum ialah seumpama mereka itu seumpama lagi al-mujrimin dan pula kufari Makkah. Tengok. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman sini tengok. Tuhan firman, Tuhan kecek tengok. Nah, dalamnya kali Allah balarahnya lagi pula tinggi kali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak fikir maka kita tak nampak. Tengok Tuhan katanya jadi Allah Subhanahu wa taala kata tengok sini. Kita ambil sikit-sikit apa dah. Ta'ala walaqad arsalna min qablika. Ai walaqad arsalna min qablika ya Muhammad rusulan. Ni jamak pada rasul Rusulan ni jamak daripada mana? Jamak pada ar-rasul. Ar-rasul ni mufrad, rusulan tu dikatakan jamak. Kami baki sebelum pada engkau ya Muhammad akan segala rasul-rasul. Faham molek? Kena molek nama tak kena, bermakna tak kena. Sebab tu kita ngaji kena perhati. Perhatian rusulan kelimah jamak. Lepas tu pasal beberapa rasul. Ataupun segala rasul-rasul. Kaman rasul ada waw ni mufrad. Kami bangkit sebelum pada engkau ya Muhammad segala rasul. Segala rasul-rasul ni fi firaqil awwalin. Pada kumpulan-kumpulan yang telah lalu daripada kamu ya Muhammad. Siapa dia? Firqah-firqah yang telah lalu. Yani al-umami al-madiyah. Umat-umat yang telah lalu tu dia panggil firaqi ke apa? Firaqil al-awwalin. Umat-umat yang telah lalu kami bangkit dah beberapa rasul-rasul. Atau ada bakitkan umat tu ada, bakitkan ada umat Nuh, bakitkan akan Nuh. Semua tiap-tiap umat tu saya bakit satu rasul. Kenapa? Apabila mati rasul lama, golek ke umat ni nak kucah, golek ke umat ni nak sesak, golek ke umat ini tak beribadat kepada Allah. Kita tengok selepas pada Nabi Isa akak naik pada langit, orang sesak banyak anak. Wahyu putus mai dekat beribu tahun. Tak turun wahyu daripada langit dekat beribu tahun. Manusia sesak. Raja pun timbul zalim. Sebab tu Ashabul Kahfi lari masuk lagi gua. Buku raja sesak. Buku raja zalim. Sebab tu Ashabul Kahfi lari satu tempat masuk lagi gua. Kerana lari pada kerajaan zalim. Sebab tu manusia apabila tidak ada rasul, apabila tidak ada orang yang mengajar, sebab itulah dah lama ya qajah dengan Allah, dah lama ya qajah dengan Allah, lama ya jadi jahil tuki, lama ya jadi zalim, lama jadi jahat. Tengok ketika mana Ashabul Kahfi lari masuk gua. Jauh-jauh lagi, tengok lagi kita tengok fok kota Mekah. Jahiliyah, jahil tuki, minum arak dalam kepala, decok nak pergi Baitillah. Oh jahatnya. Sebab tak ada rasul. Kalau rasul mati, maka Tuhan bakit rasul lain. Apabila Rasul mati, tak bakit Rasul lain. Tapi pada zaman Nabi SAW, apabila mati Nabi, tak ada dah Nabi. Nabi katanya, la nabiyya ba'di. Tidak jenis Nabi selepas padaku. Kalau orang dakwa jadi Nabi, mengaku dia Nabi, orang ni fahuwa murtadun wa kafirun. Tapi Nabi tak ada. Nabi kata dalam hadis, la nabiyya ba'di. Tiada jenis Nabi selepas pada aku mati. Tapi kalau ada lagi nabinya, aku kata Abu Bakar As-Siddiq ni akan jadi nabi. Tapi tak ada dah. Sebab itulah ulama' ni lah nanti duk ngapa? Duk sebar sako nabi, nanti duk intisyaru ilmi, intisyaru ngapa? Yakni dakwah nabi. Ada ulama' yalah. Ulama' ni lah duk ngapa? Duk taujih, duk bagi, duk sebar ilmu. Apabila ulama' ni mati habis, tak ada. Sebab tu orang kau sesak. Tengok ni Tuhan kata aku bakit rasul pada kumpulan-kumpulan yang telah lalu pada kamu. Hei ya Muhammad, fama min rasul. Nafiah ni. Maka tidak daripada seorang rasul. Ja'ahum, datang ia seorang rasul. Hum akan mereka itu akan firaqal awwalin. Tidak seorang rasul yang datang firaqal awwalin illa kanu. Malaikat ada mereka itu firaqul awwalin. Minhu daripada rasul ni yaskharuna, berolok-olok mereka itu firaqul awwali wa ejek-ejek pada rasul, wa ejek-ejek nabi kata orang nak yatim piatu nak jadi nabi. Allah tak ada gamak fak kami ni kalau patut dia nabi. Abu Jahal pula fak kaya pengkat tinggi, Pak Muhammad anak yatim piatu pak mati halu-halu mati tika mak umur Muhammad tu umur 2 bulan duduk dalam perut mak ya Aminah. Abdullahnya mati. Duk mari Muhammad umur 4 tahun, Aminah mati.
Anak yatim piatu nak boleh bawa agama kan? Berejek-ejeknya, berolok-olok pada rasulnya. Fa fi hadza tasliyatul lirrasul, pada ini ayat ni walaqad arsalna ni Allah Taala tasliyatul lirrasul, nak mengibu hati nabi. Nabi duk serabut sangat, duk duka cita sangat, patu Tuhan nak sejuk hati nabi, maka Tuhan mendatangkan ayat ini. Fa kama fa'ala bika haula'il musyrikun, semacam mana memperbuat dengan kaum Muhammad oleh orang-orang musyrikin, fa kadzalika fu'ila mimman qablaka minar rusul, dan seperti mana juga dibuatkan sebelum daripada kamu tu, daripada rasul-rasul, macam itulah Muhammad dia buat hina, buat ejek, buat seno. Tengok. Wa ma kana ya'tihim. Asalnya ayat wa ma ya'tihim, patu musannif Jalaluddin Sayyidi tafsir dengan kana. Isyarat dah. Isyarat kata fi'il madi tikaning nak kepada makna mudi. Nak hikayat benda yang telah lalu. Bukan kada lagi kan datang. Benda ni berlaku dah. Kerana Allah Ta'ala ibarat dengan ya'tihim. Tapi ya'tihim dia pakai dengan mana? Kana. Nak ya'ta fi'il madi pakai dengan mana fi'il kah? Fi'il mudhari' pakai dengan mana fi'il madi? Nak cerita benda yang berlaku dulu-dulu dah. Bukan nak cerita masa sekarang ataupun lagi kan datang. Sebab tu Allah Ta'ala ibarat dengan ya'ti. Tapi kerana kini atahum. Telah datang. Nak hikayat benda-benda yang telah lalu. Ma mausul golek ke hatta bagi benda ghairul akil, tapi sini Allah Taala bakal ma tu benda yang akil kena pada para rasul, tapi man golek hatta bagi akil. Tapi ada juga tika pakai man tu li ghairil akil. Sekat tu dulu dah. Itulah ayat-ayat Allah Taala. Buka pekah sikit dah. Buka pekah sikit, kita pergi pekah pula dah. Insya-Allah peher tu nah. Sunnah Allah Taala lagu tu lah Allah Taala buat pada rasul-rasul dan pula kaum-kaumnya. Kalau kita lah ni lah ada ponok kan, apa duduk tepi ponok lah nak balas dengan Tok Guru dulu kan. Mula tu, Tok Guru pergi lari jauh dah buat bukit-bukit hujung-hujung dah ponok. Lepas tu mari prik, mari beli tanah situ nak tupai jemaah Tok Guru, nak tupai ponok pas sejuk. Bah lama-lama buat balas dengan Tok Pakil lah, ambil pergi ajak nak takir babo lah macam-macam. Lagu tu, kan? Mula tu Tok Guru cari jauh dah, nak duduk ada orang tak tahu dah. Lepas bila buka ponok nak jadi macam ni. Bila mula tu nak tupai sejuk, ya tupai nanang yang boleh jemaah. Mula-mula tak apa, lamanya kenyuk kat mana orang, saya tahu orang. Balah dengan babo. Tak boleh babo nak tupai nak takir babo. Masya-Allah wal iyazubillah deh. Lagu tu manusia lagu tu. Supaya para nabi banyak laku-laku dah. Tu. Tengok ni pula dia katanya dah. Falyuhmal haza, maka ditanggung akan ini ai at-ta'lilul mazkur, yakni ta'lil yang tersebut ala mubalaghatin ala mubalaghatin manhiyin anha, di atas bersangat-sangat yang ditegah akan dia mubalaghah. Adapun kalau ya puasa, ya basuh telinga sekadar disyarak, ataupun ya berkomo kada kenek mana buat kok ya kuat kada tak klok dak. Kalau dia buat berkomo bersangat mubalaghah ataupun isa hidung bulalarah, ininya nah dengung-dengung taklid tu batalkan puasa. Adapun ya basuh hidung sekadar disyarak, berkomo sekadar syarak, hak tu tak apa. Tuan kata falyuhmal haza, maka ditanggung di bawah haza akan ining ni. Ining apa? At-ta'lil mazkur ala mubalaghatin manhiyin anha, di atas bersangat mubalaghah lah daripadanya, daripada masalah berkomo, daripada masalah qadiyah saat ni tu berkomo dan basuh air ke hidung tu. Tengok lagi. Wa sunnakafu nafsin an ta'amin fihi syubhatun wa syahwatin mubahatin mim masmu'in wa mubsarin wa masutibin. Tengok dulu. Wa masitibin wa syummihi. Tengok. Wa sunnah, dan disunatkan, digalakkan oleh syarak. Apa dia? Kafu nafsin. Kita kena menegah akan nafsu kita. Cak nafsin tu bukan baca nafasin. Kalau baca nafas itu nyawa, itu bernafas. Baca nafsin dengan mati fa. Wa sunnah, dan disunat, dipegalak oleh syarak. Kafu nafsin, menegah akan diri kita, nafsu kita. Menegah ang ta'amin, daripada satu makan ni. Sunat kita saat ni tu menegah diri kita. Walaupun kita boleh makan, kita kena tegah daripada satu makan ni. Makan ni mana? Fihi, orang panggil jumlah mubtada khabar tu jadi sifat pada ta'amin.
Ta'am mana? Fihi, yang sabitlah padanya pada ta'am itu syubhatun, yakni ada syubhat. Apa syubhat? Benda tak cerak, halang haram. Seorang dua ni lah duit putih tu dah tak cerak. Ulama setengah kata haram, ulama setengah kata tak apa. Ada mau wik kita ambil, kita ada niat buh ya, kata setengah. Lepas tu mari dalam Facebook, nah, kabak baba Espanyol. Ni kita kena tahu kau ni. Ni fok permain ni bagi fok baru. Nak kenak fok tuk guru. Nak ingat tik dalam Facebook tu. Nah, baru ni baba dia mau tanya ya. Baba, nah boleh ke tak nak makan duit putih? Baba kata dia mau wik kita kan ambil apa gerianya. Dia mau wik kita khairat sedekah lah, maya hajat tak apa lah. Pagi tapi tu tu niat nak rebuh ya dah tak apalah kau sedekah dia mula kau dah buat makan air pun ni. Lepas tu esok ke gibuh dah. Dia mau wik kita ambil, pagi kita tak ada nak niat kata nak buh dia. Pada motor kita duit demo ni 300 ni demo putih kahwin beli sorang. Sorang panggil dalam bahasa lah pagi tak baik usau. Apa baik usau? Yakni membelikan sorang. Beli sorang, abang kita tak ada apa. Demo nak beli sorang, demo nak beli kahwin beli sorang, demo tak ada. Kahwin ni 100 ekor utah. Diri kahwin nak beli harga demo 300 kok tak ada deh. Harga tubuh badan kahwin ni 100 ekor utah kalau saya dalam kitab mereka. Tak ada nak beli sorang dengan duit demo nyok tu. Tu kata abang mari batullah tu, mari royak dengan dalil daripada fiqh Islam gini. Apa betul lah. Tapi tok guru kita pun tak ada nak royak kata boleh, tapi dia mau tanya, kaya royak lah. Dia mau kata dia mau wik kita ke ambaik lepas tu mari kabak kek tu. Tu orang panggil orang nak main buat fitnah di antara ulama. Kita kena tahu katik. Dia tak ada. Kita nak pergi ukur Dr. Allah tu dengan babak Espanyol tu nak ukur tak ada. Kita sendirilah yang memandang, kita sendirilah yang tengok, kita sendirilah yang tilik. Ni ikut tu baik po kita percaya belaka jangan sebab orang nak jadi fitan di antara ummah ni banyak. Tengok molek pok ni jangan gaduh lah masalah apa pun jangan gaduh. Benda syubhat dah bangkin ni syubhat dah berlaku lah. Syubhat supaya duit putih, supaya duit apa lagi duit syubhat. Duit dia memberi kita tak tahu duit apa. Kita nak tanya jelas weh duit apa ni mui ni. Duit jual dokong ke jual dia ni. Tak duit ku curi orang. Tak leh lah. Tu harai terus. Tak leh kena weh bercerak. Dia memberi kita, dia memberi banyak duit weh. Weh apa kawan? Tak apa kawan ingat demo sayang kawan. Tak tahu dah lah kawan sayang demo. Ganonya banyak tu duit apa? Duit gapo? Jual jual gapo? Jual gapo? Ya bacau. Nak tengok ni. Wa syahwatin mubahatin, dan kita sunat menegah atas pada kata nafsin. Wa sunnah kaffu syahwatin, sunat kita menegah dan menyekat akan syahwatin, akan keingin ni. Ingin kita apa? Ingin kita rasa suka kita. Ingin ni mubahatin, yang diperharu akan dia oleh syarak. Ingin dia haru syarak wi kebenaran, syarak izin kepada dengar benda ni. Syahwah lagu ni tak apa. Mana tengok mimmasmu'in, tu syahwatin mubah bayar. Gapo sunat ditegah syahwah yang diharam mimmasmu'in, daripada didengarkan. Benda yang didengar, boleh dengar. Supaya dengar apa? Dengar orang ngajar, boleh. Lepas tu dengar apa? Dengar naksik, tak apa. Tapi jangan ada genai, jangan ada lagu, jangan ada sunan jadi piano. Dah. Ataupun dengar benda yang diperharu oleh syarak. Naksik, pakai bano. Tala'al badru alaina misaniyatil wada. Pakai bano. Duh. Ulama luar negeri semua, jumhur ulama luar negeri, duf ini ada sebut dalam Sahih Bukhari. Tapi mari tempat kita ulama peling. Ulama tu boleh pakai ke duf ni? Lepas tu pakai murajaah, pakai kita tengok lagi kitab. Boleh sungguh weh. Kerana fok-fok Madinah ketika sambut Nabi pada Mekah, dia mau pakai duf. Tala'al badru alain. Tapi syarat kata harus pakai duf, dia kena ngaji cara bergenar dia. Cara kata dia kena ngaji. Tu harus tak kita dengan naksik yang dipalukan oleh duf? Jawab kata jawazan ataupun jaizan harus, tapi kena cara-cara dia.
Kamari kalau kita mana? Kita tegur setengah-setengah daripada perkara yang didengar atau yang disunat ataupun diharap, boleh, tapi kita tegurkan dia. Wa mubsarin, ataupun kita melihat perkara yang dilihat tu diharap. Tapi saya tengok banyak sangatlah perkara ni harap. Harap tak tengok wah. Tengok kita kata kita harap. Tengok kan gapo dia. Kita tengok gapo lagi? Tengok langit harap. Tengok bulan harap. Tengok bintang bulan harap. Hak mana tak harap tengok? Tengok retina telanjang tak harap tu. Hak tu haram. Ada apa haram lagi? Kita pergi nak masuk minta anak dara dah. Boleh tengok. Tengok kodak mana? Kodak dah. Tapak tangan je. Tengok jari boleh koyak dah ni. Nama pergi minta anak dara korang dah. Ya, boleh tak nak tengok. Tengok apa tu biar buka ni, buka dada sikit nak tengok. Mu bunuh dah. Hak tu tak boleh haram. Ada pun tengok jari hak ni boleh. Patu budak pun mu tubik mek kata. Mu tubik lah mek. Tubik ke luar noh orang mari tengok mong. Ya apa tubik khipuk jalan wak ai. Keting jatuh gelah-gelah weh. Malu. Patu ya tubik hala tangan ya tu. Harah dah. Tu orang panggil haruh. Orang panggil apa dia? Mubsarin yang diharuhkan oleh syarak. Hala tangan. Pan apa dah tangan. Kalau jari pesing halu tu. Halu deh. Ingat molek deh. Halu tu jangan. Hak ni riba tangan dia. Mula kena waksu, mula kena nanau. Hak ni kalau pesel tangan tirup malah. Perhati tengok ni. Tangan jadi hijau molek lah, jari je tiru molek halu molek ni. Nantilah nanti kena buat belakon. Pas nak cari orang tino hak pesel raya hijau kena cari tangan hak gemuk-gemuk sikit. Tangan hak gemuk-gemuk. Lepas tu jangan lepas yang lepas tu kita pergi moh ya biar selak betih kena ngam betih talih tu. Talih. Lepas tu orang perhati tengok betih dah orang tino orang jatuh supo kalau tak ada belura mu betih tak ada labu serah. Tak ada orang panggil lebuk betih apa orang panggil? Orang panggil dia betih orang ni dia jadi orang panggil supo dengan serah. Tapi dia tak sama. Mek di atas apa bos sama tak ada jadi gapo tak ada jadi tumong dak. Ni mu kena beringat. Orang tua besar benar-benar. Kalau mungkin cari bini mung tu mik daripada tutup sapa di kaki, betul tak ada jadi congik itu dak. Betul. Dia panggil supaya apa? Dok kecek tak kena, tak pandai. Dia panggil apa? Supaya ngebut gapo dia panggil itu serah dah. Ya serah ni ya boceh tu jalu dia dah. Hatu jadi dah. Ni tak sama, mik atas sama. Panggil lu. Nantilah. Jangok ke jangok lah. Tapi pok mula kena nanau, pok mula kena berula. Kawan nanti bos ina kuku, bos kering. Tu kawan. Kak tu dulu hari ni. Ingat tu. Wa masiti ben dan pula menyetuh negara bubuhkan baweh. Bubuh baweh wa syummihi dan mencium baweh. Boleh tak cium macam ketika kita puasa? Nak cium baweh? Boleh. Tapi comel tak? Tapi kalau kita saat ni siungkan bahawa kuat-kuat doa dalam puasa maka makruh. Lagi pula membuat pada kurang pada pahala puasa kita. Dia mau kata boleh tak kita ketak hidung puasa nak buh minyak panas di hidung kita boleh ke tak? Haboh ketika puasa. Boleh tak? Boleh sebab ni dia bukan ain. Minyak panas dia bukan ainun. Depa bila sebut kata ain masuk dalam lubang, hak ni tak leh, hak ni batal, muftirat. Orang panggil perkara batal. Ada pun minyak panas pun sini. Batal tak? Tak batal sebab dia panggil bukan apa? Dia tak panggil ainun. Supaya kita puasa kita siungkan minyak-minyak bau. Boleh tak? Boleh. Tapi kuranglah comelnya. Takut jadi kurang pahala puasa kita. Tu. Tu. Benar tu syahwatin mubarak, syahwatin mubahatin. Tapi kurang tu comel, menegah tu comel. Sekat tu dulu kami kata wallahu a'lam.